弟兄姊妹平安， Shalom saudara-saudari sekalian. 欢迎参加10月19号万隆福音堂双语祷告会。 Selamat mengikuti kebaktian doa Dewi Bahasa GI Hock Im Tong 19 Oktober. 我们得帮助是在乎依靠造天地之耶和华的名，他守诚实直到万代。愿恩惠平安从上帝我们的父并主耶稣基督归于我们。 Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian rahmat berkat dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus. 阿们。 Amin. 我们唱第一首诗歌圣颂543首。 Mari kita memuji lagu pertama SPK 543. 宝贵应许。 Bersandar di atas janji Allah.我们一同来祷告。 Mari kita doa bersama. 亲爱的天父，感谢你， Bapa kami yang di sorga yang terkasih, kami mau bersyukur. 你永远不变， Engkau selamanya tidak berubah. 你信实可靠， Engkau adalah setia dan dapat dipercaya. 因着主宝贵的应许不改变， Karena janji setia dari Tuhan, Engkau selamanya tidak berubah. 我们得着永远的生命。 Kami sehingga dapat hidup yang kekal. 因着你的应许， Karena janji setia dari Tuhan, 虽然我们在风雨当中， walaupun kami berada di dalam hujan angin badai, 仍不惧怕。 kami tetap tidak takut. 因着你的应许， Karena janji setia dari Tuhan, 我们永远有盼望。 kami selamanya mempunyai pengharapan. 感谢你， Tuhan, terima kasih. 我们要俯伏在你的面前， Kami ingin berlutut di hadirat Tuhan. 将以下的时间完全的交托。 Waktu selanjutnya kami sepenuhnya menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. 愿你喜悦我们的祷告， Mohon Tuhan berkenan
doa-doa yang kami panjatkan. 荣耀归给你。 Segala kemuliaan hanya untuk Bapa di surga. 祷告奉主耶稣基督的名， Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 阿门。 Amin. 我们唱第二首诗歌，圣颂242首。 Mari kita memuji Tuhan lagu yang kedua, SPK 242. 近乎十架。 Dekat ke salib. "现在我邀请弟兄姊妹们安静心，来到神面前来审查自己。 Saya mengundang saudara-saudari sekalian dengan hati yang tenang berlutut di hadirat Tuhan untuk mengintrospeksi diri sendiri. 假若我今日伤害他人心灵， Jikalau kami hari ini telah menyakiti hati orang, 假若我今日使别人走错路， jikalau hari ini kami telah menyesatkan orang lain, 假若我今日只按着自己的心意而行， jikalau hari ini kami hanya memikirkan diri sendiri dan melakukan hal-hal yang menyenangkan diri sendiri, 求你赦免。 mohon Tuhan mengampuni dosa kami. 假若我今日言语不合体统， Jikalau hari ini kami telah berkata tutur kata yang tidak pantas, 假若我今日不关怀别人的需要， jikalau hari ini kami tidak memperhatikan kebutuhan orang lain, 使得他人损失与受害， sehingga menyebabkan orang lain kerugian dan juga menyakiti, 求你赦免。 mohon Tuhan mengampuni dosa kami. 假若我今日对人冷淡， Jikalau hari ini sikap kami dingin dan tidak baik kepada orang lain, 假若我今日只贪图安逸， jikalau hari ini kami hanya ingin menyenangkan hati sendiri saja, 不愿坚守神所交付的职分， tidak mau taat kepada profesi yang Tuhan berikan, 求你赦免。 mohon Tuhan mengampuni. 约翰一书1章9节，我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 我们一起唱第3首诗歌，圣颂545首。 Mari kita memuji lagu yang ketiga, SPK 545. 真神言语， Firman Allah hidup.
接下来我们一起来领受神的话语。 Mari selanjutnya kita akan menerima firman Tuhan. 由柳明峰传道主讲，黄月莲同工翻译。 Firman Tuhan akan dibawakan oleh Penginjil Yohanes Susanto, Ibu Wong Goodlin sebagai penterjemah. Shalom, selamat sore saudara-saudari sekalian. 大家下午好。 Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita masuk dalam doa. 还没有听到之前呢，来，我们先进入祷告。 Bapa di sorga, kami sungguh mengucap syukur. 主啊，我们实在感谢赞美您。 Pada sore hari ini, kembali Engkau memberikan satu kesempatan yang indah kepada kami 这个下午你赐给我们一个特别的好的机会， untuk merenungkan firman-Mu. 来思想你的话。 Kiranya Roh-Mu yang kudus memimpin kami masuk ke dalam kebenaran firman-Mu, 愿你的圣灵引导我们进入你的真理， sehingga kami bisa mengerti firman-Mu, 让我们能够明白你的话， dan terlebih lagi, tahu bagaimana melakukannya di dalam kehidupan kami sehari lepas sehari. 更是让我们清楚知道我们如何把你的道行在我们的每一天的日常生活里面， Sehingga kehidupan kami menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. 以致呢我们的生活可以荣耀主的名。 Berbicaralah Tuhan karena kami sudah siap untuk mendengarkan. 主啊，求你亲自对我们说话，我们预备心来聆听。 Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. 奉靠我们的主耶稣基督，我们感恩祷告， Amin. 阿门。 Sore ini kita akan mempelajari firman Tuhan dari Matius 15 ayat 1 sampai 14. 今天呢，我们要思想的呢是从马太福音15章从第1到14节。 Nah, silakan saudara bisa mempersiapkan bagian ini terlebih dahulu. 请你们先预备这一段经文的圣经， Tetapi kita akan membacanya nanti di tengah-tengah renungan kita. 但是我们是在我们分享当中才来念。 Nah, perikop ini membicarakan tentang tradisi manusia. 这段经文是讲到呢人的习俗， Siapapun kita, entah kita tinggal dimanapun, sedikit banyak kita pasti punya tradisi. 无论我们住在哪里，是何人谁的后代，我们都有我们的传统习俗。 Tradisi bisa merupakan adat atau kepercayaan yang telah lama ada, yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. 也就是呢，我们的习俗就是传统，是有一代代传下来、由来已久的仪式、习俗和信仰。 Tradisi bisa saja dimulai dari keluarga kita, bahkan dari diri kita sendiri. 习俗呢，可以从家庭遗传下来，或者在我们本身自己也可以造出来的。 Misalnya, keluarga-keluarga memiliki tradisi tertentu di dalam merayakan hari raya, ulang tahun, atau liburan. 这个习俗呢，比方是在家庭里面，我们怎样子庆祝呢？节日、节期，或者呢生日的时候，或是呢假日。 Tradisi keluarga bisa menjadi cara yang sehat dan positif untuk menjaga kekompakan di dalam keluarga. 那么这个家庭习俗呢，就是有一个好习惯，就常常呢使家庭和睦相处，能够大家聚集在一起，有同样的思想方式以及积极的方式。 Tradisi dalam masyarakat juga bisa membantu menciptakan rasa memiliki dalam satu komunitas. 那么这个家庭习俗里面，也可以让我们感受到，在同样社会环境里面呢，我们同样的想法，同样的生活上的习惯。 Misalnya sebuah sekolah bisa saja memiliki tradisi bahwa setiap tahun siswa baru harus mempelajari slogan dan latihan baris berbaris tertentu. 就好像比方在一间学校，每年开学的时候呢，有新学生，这些新学生呢，他必须学习当校里面的各种呢学习习惯，以及呢他们学校的一种特别的口号。 Sesuatu dijadikan tradisi karena dianggap itu adalah yang benar dan bagus. 那被认为是习俗呢，就是他们觉得他们所定下来的呢是好的习惯，好的有意义的。 Dan mengikuti tradisi bisa membangun rasa persatuan. 那当我们能够遵循习俗的时候，就能够形成一个很团结合作的。 Tuhan juga menetapkan beberapa tradisi dalam Alkitab. 那么上帝呢，也在圣经里面呢有几个样式。 Nah, misalnya di dalam Imamat 23 dinyatakan beberapa tradisi, salah satunya adalah Hari Raya Pondok Daun. 就好像在利未记里面
23章这里呢是讲到有关住棚节的事。 Nah, di ayat 42 dan 43 dinyatakan di dalam pondok-pondok daun kamu harus tinggal 7 hari lamanya. Setiap orang asli di Israel haruslah tinggal di dalam pondok-pondok daun. 利未记23章42节这里是这么说：你们要住在棚里7日，凡以色列家的人都要住在棚里。 Supaya diketahui oleh keturunanmu bahwa aku telah menyuruh orang Israel tinggal di dalam pondok-pondok selama aku menuntun mereka sesudah keluar dari tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. 43节这里呢还这么说：好叫你们世世代代知道，我领以色列人出埃及地的时候呢，曾使他们住在棚里，我是耶和华你们的神。 Tradisi dapat memberi pengajaran kepada kita dalam banyak hal. 这个习俗呢，能够教导我们在多方面的事情里面， Dan membantu kita mengingat kebenaran-kebenaran yang penting. 也让我们记住哪一些重要的事实。 Tetapi sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, kita harus hati-hati. 但是身为基督徒、上帝儿女的我们要小心， Tidak semua tradisi itu salah. 并不是所有的习俗是不好的， Tetapi tradisi bisa menjadi jerat dosa bila kita tidak hati-hati. 但是如果我们没有小心的去处理的话呢，这个习俗会常常成为一种罪恶来恐吓我们。 Nah, bagaimana kita sebagai orang Kristen menilai dan mengikuti tradisi dalam kehidupan kita? 那身为基督徒，我们怎样子呢来看习俗，照着习俗去行在我们的日常生活上？ Entah itu di tengah keluarga, di tengah pendidikan dan pekerjaan kita, bahkan di gereja, sehingga tidak terjerat masuk dalam dosa. 无论是在家庭里面，在我们的生活环境里面，或者在我们周遭的工作地方，更是在有关圣经里面所讲的。 Ada 2 acuan saya dalam menilai tradisi yang salah. 有2个段落呢，2个部分呢是不对的习俗。 Yang pertama, ketika tradisi yang dilakukan bertentangan dengan firman Tuhan. 首先就是呢，这一些习俗呢跟圣经的话呢相抵触。 Yang kedua, tradisi tersebut tidak mendorong kita untuk semakin mengasihi Tuhan dan sesama. 第二点就是呢，这些习俗呢并没有教导我们怎样子呢过一个更好的生活，更亲近主的生活。 Nah, tradisi yang sedemikianlah yang tercatat dalam Alkitab 15 ayat 1 sampai 14 yang hari ini kita renungkan. 那这一些刚才所谈的习俗呢，就是记载在圣经里面马太福音15章从第1到第14节，就是今天我们要分享的讯息。 Ya, pada saat itu Tuhan Yesus sudah sangat terkenal. 当时呢，主耶稣已经非常的出名， Tuhan Yesus sudah melakukan berbagai mukjizat, 主耶稣已经行了许多神迹， memberi makan 5.000 orang laki-laki, 给5000的男人吃饱。 yang kalau dihitung bersama anak-anak dan perempuan yang hadir mungkin sampai 10.000 orang. 如果这些弟兄姐妹跟孩子全部合并起来算一算呢，可能是1万人。 Suatu mukjizat yang luar biasa. 这是一个非常奇妙的神迹。 Tuhan Yesus juga berjalan di atas air dan menyembuhkan banyak orang sakit. 主耶稣也行在水面上走，医治许多的病人。 Nah, kita lihat apa yang terjadi di Matius 15. 我们看看在马太福音15章讲什么。 Ayat 1 menyatakan, kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus. 15章第1节是那么说：那时有法利赛人和文士从耶路撒冷来见耶稣。 Siapakah orang Farisi dan ahli Taurat? 到底法利赛人跟文士是谁呢？ Mereka adalah para pemimpin Yahudi yang mulai terbentuk setelah pembuangan Yehuda ke Babilonia. 他们就是当时呢已经被离各丢到巴比伦地区的犹太人。 Sesungguhnya ide awal dari terbentuknya kelompok ini sangatlah mulia. 起先呢，他们所执行的这些是很好的。 Mereka menyadari bahwa mereka dibuang ke Babel karena mereka telah meninggalkan Tuhan. 他们醒悟到，因为他们被丢到巴比伦去呢，是因为他们抵挡上帝。 Jadi mereka sekarang mau belajar sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. 他们就开始学习，好好的学习上帝的话。
Mereka menulis berbagai-bagai peraturan bagaimana cara melakukan firman Tuhan. 他们就写了许多方法如何来学习圣经的道理。 Sayangnya, mereka melakukannya dengan kekuatan sendiri. 可惜他们只凭他们自己的想法来执行， Bukan berdasarkan pemikiran Tuhan. 并没有照着上帝的旨意。 Mereka terus menulis dan menulis. 他们一直编写、编写再写， Sampai akhirnya ada berapa buku? 结果呢，写了好几本书， Ada berapa buku keseluruhan? 全部一共多少本？ Buku Talmud yang paling lengkap ada 20 buku. 最齐全的大摩尔书呢有20本， 20 buku untuk menjelaskan 5 kitab Taurat Musa. 那20本书是要讲到呢摩西五经所讲的。 Orang Farisi dan ahli Taurat ini datang kepada Tuhan Yesus dari Yerusalem ke kota Genesaret sekitar 120 km. 当时的法利赛人跟文士呢，他们找主耶稣从耶路撒冷呢到另外一个城市，大概是120公里。 Yang pada saat itu mungkin perlu 3 hari perjalanan dengan berkuda. 当时所行的路程呢，大概是要3天骑马。 Begitu jauh, kenapa mereka mau repot-repot? 行程那么远，为何他们要这样子忙忙碌碌？ Nah, kita lihat pertanyaan mereka kepada Tuhan Yesus di ayat kedua. 我们从第2节里看到他们如何问主耶稣。 Di ayat 2 dinyatakan orang Farisi bertanya, mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. 马太福音15章第2节呢，这些法利赛人呢，他问主耶稣说：“你的门徒为什么犯古人的遗传呢？因为吃饭的时候他们不先洗手。” Mereka mempertanyakan tradisi mencuci tangan sebelum makan. 他们一直问饭前先洗手这个问题。 Kalau kita membaca dengan kacamata modern saat ini, 如果我们用现今的眼光来看， mungkin kita akan mudah berpihak kepada orang Farisi dan ahli Taurat. 可能我们呢更偏离这个法利赛人跟文士他们讲的对。 Karena kita juga pasti cuci tangan sebelum makan. 我们要吃饭一定先洗手的。 Sepertinya kok Tuhan Yesus dan murid-murid itu tidak memperhatikan kebersihan ya. 好像是主耶稣跟他的门徒呢不注重卫生。 Tetapi kita perlu menggali lebih dalam kebiasaan orang Farisi dan ahli Taurat ini. 但是我们必须更深的在追研追究这些法利赛人跟文士他们到底是怎样子的。 Yang mereka pertanyakan bukan sekedar tentang mencuci tangan, 他们所问的不单单是有关洗手问题， tetapi adat istiadat nenek moyang mereka dalam tata cara mencuci tangan. 是提起他们祖宗在洗手的习俗里面的。 Yang mereka masalahkan bukanlah tangan Tuhan Yesus dan murid-murid kotor atau tidak. 他们并不是在乎主耶稣跟他的门徒的手是否清洁不清洁， Tetapi pelaksanaan ritualnya. 但是是那个应该去行的规则。 Jadi sekalipun sudah mencuci tangan, tetapi kalau tidak mencuci sesuai dengan tata cara yang mereka minta, itu tetap tidak sah. 即使他们洗手，但是没有合作洗手的规则来洗手，仍然是不对的。 Dan tata cara ini harus dilakukan setiap kali makan-makan. 那这个方式呢，每一次吃饭前一定要这样子做。 Kenapa harus melakukan tata cara cuci tangan yang begitu mendetil? 为什么要做这样麻烦的事情呢？去执行？ Karena menurut mereka harus memastikan kekudusan tangan mereka sebelum makan. 他们是说呢，让他们的手吃饭前让手变成圣洁才可以吃饭。 Kalau misalnya tangan pernah menyentuh sesuatu yang tidak kudus, termasuk orang non-Yahudi, 如果他们的手曾经摸过一些触犯一些呢不圣洁的或者是非犹太人的身体的话， maka makanan yang disentuh juga menjadi tidak kudus. 那么他们所摸的食物呢也变成不圣洁。 Dan ketika dimakan, maka makanan itu juga akan mencemari seluruh tubuh mereka menjadi tidak kudus. 如果他们把那个食物吃到嘴巴里面，就变成他们整个身体也不圣洁。 Seorang rabi mengatakan lebih baik pergi 6 km jauhnya untuk mendapatkan air 有一位拉比说呢，比起不洗手，宁愿走6公里远的距离去得到水洗手， daripada bersalah dengan mengabaikan cuci tangan sebelum makan. 比起呢吃饭前没有洗手犯这个错误。 Bahkan diajarkan bahwa kalau melakukan hal itu setiap kali sebelum makan,
还有呢，还说每一次饭前能够行这个规则的话， maka mereka pasti masuk ke dalam kerajaan sorga. 他们必定会进天国。 Sungguh konyol bukan? 实在是觉得呢很奇怪的事情。 Masa memastikan masuk ke dalam kerajaan sorga karena rajin mencuci tangan sebelum makan? 为何呢？要决定如何进天国，要怎样子洗手的方式要遵行的好， Dan itulah yang membuat Tuhan Yesus marah 就是这些是让主耶稣生气 dan segera mengkritik pengajaran mereka. 就责备他们所讲的。 Di ayat ketiga, dengan tegas Yesus menyatakan pelanggaran yang begitu berat yang mereka lakukan terhadap perintah Allah yang kelima. Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu?" 所以呢，在第3节里面呢，主耶稣就回答说：“你们为什么因着你们的遗传犯上帝的诫命呢？ Sebab Allah berfirman, "Hormatilah ayahmu dan ibumu," dan lagi, "Siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati." 神说：当孝敬父母，又说咒骂父母的必治死他。 Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, "Apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah." 你们倒说，无论何人对父母说：“我所当奉给你的已经做了贡献。” Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. 他就可以不孝敬父母，这就是你们借着遗传毁了神的诫命。 Dalam Matius 15 ayat 4, Tuhan Yesus menegaskan dua perintah Allah mengenai bagaimana menghormati orang tua. 马太福音15章第4节说，神怎样教导人应该尊敬父母。 Perintah kelima dari 10 perintah Allah sangatlah tegas dan jelas. 从上帝给我们的10条诫命里面的第5节，就是说，我们必须很清楚的说呢，我们必须要尊敬父母。 Keluaran 20 ayat 12 mengatakan, "Hormatilah ayahmu dan ibumu." 出埃及记20章12节也是这么说，当孝敬父母， Tidak ada alasan apapun 没有什么理由， harus menghormati ayah dan ibu. 你必定要孝敬父母。 Keluaran 21 ayat 17 menyatakan, "Siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, ia pasti dihukum mati." 出埃及记21章17节这么说，咒骂父母的必要把他治死。 Bahkan kalau tidak hormat kepada orang tua, itu harus dihukum mati. 就是不尊敬父母的呢，一定要治死他。 Tetapi dalam kitab Talmud, mereka membuat peraturan-peraturan yang bisa membebaskan mereka dari kewajiban menghormati orang tua. 但是在大尔摩经节里面呢，他们举出了许多不必尊敬父母的例子， Asalkan mereka memberi korban kepada Tuhan. 只要他们有献祭给上帝。 Orang-orang Yahudi begitu meninggikan Talmud sampai menyatakan, 这些犹太人这样子尊敬大尔摩的律法，以至于 kata-kata ahli Taurat itu lebih indah daripada hukum Musa. 这一些律法呢，比摩西所讲的这些道理呢更重要。 Mereka juga mengajarkan kepada anak-anak mereka untuk memperhatikan kata-kata ahli Taurat lebih daripada hukum Musa. 那他们也教导孩子说呢，你们必须更看重律法，比起看重摩西的一些律法。 Mereka memberhalakan pengajaran mereka. 他们怎样子呢来注重他们所分享，他们所要他们遵行的律例。 Pengajaran manusia diletakkan di atas pengajaran atau hukum Tuhan. 把人为的这些律例呢放在主的律法之上。 Nah, apa akibat dari mereka meninggikan tradisi seperti ini? 他们这样子改变世俗呢，有什么后果？ Di ayat ke-7 Tuhan Yesus menyatakan bahwa mereka adalah orang-orang munafik. 15章第7节说，他们是假冒伪善的人。 Yang seperti Nabi Yesaya mengatakan, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku.
又如以赛亚指着他们说的预言是不错的，这百姓用嘴唇尊敬我，心却远离我。 Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. 他们将人的吩咐当作道理教导人，所以拜我也是枉然。 Jadi akibat dari meninggikan tradisi di atas firman Tuhan adalah 所以呢，高级人所定的律例是 mereka menjadi orang yang munafik. 成为假冒伪善的人， Di bibir atau di luar kelihatan memuliakan Tuhan. 从外表从他们所讲的语言是好像很荣耀上帝， Padahal hatinya tidak. 其实呢，心里并非如此。 Dan ibadah yang dilakukan menjadi sia-sia. 所以他们的敬拜呢是突然的。 Bagaimana dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan di masa kini? 我们现今的基督徒的生活如何？ Apakah ada tradisi yang salah yang harus kita buang? 是否有没有呢？我们必须去掉的这一些不好的规则，就是遗传下来的， Atau juga ada tradisi yang baik yang bisa kita ikuti? 或者呢有好的遗传下来的，我们必须遵行。 Saya ambil beberapa contoh berikut. 接下来我要举几个例子。 Nah, kita tahu sebagai orang Kristen, kita sering menggunakan tanda salib. 身为基督徒的人呢，我们常常用十字架， Misalnya kita gantung di rumah. 在家里挂十字架， Ini bukan tradisi yang salah. 这并非不对的习俗。 Salib menolong kita mengingat bahwa Tuhan Yesus sudah mati bagi kita. 十字架提醒我们，因为主耶稣已经因为我们而被钉死十字架。 Tetapi ada orang yang menganggap keberadaan salib di rumah, bahkan di tiap ruangan, sangat penting. 但是有些人觉得呢，在家庭里面如果挂了很多十字架是很重要的， Karena itu adalah jaminan untuk mengusir kuasa jahat dari rumah. 因为这个十字架呢能够把家里的邪灵赶出去。 Nah, kalau memiliki pemikiran sedemikian, 若有这种想法， maka salib itu sudah menjadi berhala. 这个十字架已经变成是一段的事了。 Karena sebagai anak Allah, kita diberi kuasa untuk mengusir iblis. 其实呢，我们身为上帝的儿女，已经有权柄来赶出魔鬼， Bukan perlu memakai salib untuk mengusir iblis. 并不是通过那个挂在家里的十字架来赶魔鬼。 Jadi menggantung salib bukanlah suatu hal yang salah. 其实呢，挂十字架并不是不对的事， Tetapi jangan sampai kita menjadikannya sebagai berhala. 但是我们不要把十字架当作是邪灵的事情，不可以。 Ada satu contoh lain lagi. 有另外一个例子， Sebentar lagi kita akan merayakan Natal. 过一段时间我们将庆祝圣诞节， Sebuah tradisi yang indah 是一个很好的遗传习俗， yang mengingatkan kita bagaimana Tuhan Yesus lahir ke dunia untuk menebus dosa kita. 让我们一直记得主耶稣如何降世为人，为了拯救我们。 Nah, pernah dalam satu kali perayaan Natal di sekolah minggu, saya menanyakan satu pertanyaan. 曾经在主日学庆祝圣诞的时候，我问过一个问题。 Nah, coba saudara pikirkan kalau sekarang saya mempertanyakannya kepada saudara, apakah jawab saudara? 你们要注意听，我现在如果问你们，你们如何回答？ Saya bertanya, apakah yang harus ada dalam sebuah perayaan Natal? 我就说，又问他们，在庆祝圣诞的时候，什么东西应该有的？ Pada saat itu setiap anak berebut menjawab, 孩子们就轮流的回答， pohon Natal. 圣诞树。 Kenapa? 为何？ Karena kalau tidak ada pohon Natal, sepertinya bukan perayaan Natal. 因为没有圣诞树，就好像不是庆祝圣诞节。 Saya bilang, apa lagi? 我再问，还有别的呢？ Kemudian ada yang menjawab hadiah. 他们说礼物。 Saya tanya lagi, apa lagi? 我又问，还有呢？ Ada berbagai jawaban. 有各种的回答。 Saya bilang masih ada lagi. 我又说还有一点， Tetapi tidak ada lagi yang bisa menjawab. 没有人再回答了。 Sampai akhirnya seorang ibu membisikkan kepada putranya. 后来呢，一位母亲对她的孩子细细的讲， Anak itu kemudian berseru, Tuhan Yesus. 这个孩子就马上回答：主耶稣。 Ya, memasang pohon Natal bukan hal yang salah.
我们有装这个圣诞树呢，并不是不对的事情。 Tetapi janganlah itu menjadikan fokus kita tidak lagi kepada Tuhan Yesus. 但是不能因为圣诞树呢，转移我们的视线，不注重主耶稣。 Nah, saudara, tidak semua tradisi itu jelek. 并不是每一个习俗都是不好的。 Bahkan tradisi orang-orang Yahudi yang mereka ciptakan pun juga tidak semuanya jelek. 尤其是那些犹太人，他们所预备的、所想的这些习俗呢，并不是全部不对。 Kami menemukan satu tradisi yang indah di dalam perayaan Sabat Yahudi. 在犹太人的安息日的庆祝会上呢，我们看到一个好的见证， Yaitu tradisi memberkati anak. 也就是让孩子蒙福。 Di awal hari Sabat yaitu Jumat sore, 就是在星期五下午这个安息日的庆祝会， orang tua Yahudi, 犹太人的父母亲， bisa ayah saja, 可能父亲就可以了， atau ayah bersama-sama dengan ibu, 或者呢，父亲跟母亲两人， atau bergantian ayah dan ibu, 或者呢，他们父亲跟母亲轮流， mereka akan memberkati anak-anaknya 他们要祝福他们的孩子们， dengan membacakan bilangan 6 ayat 24 sampai 26. 他们要读圣经民数记6章24到26节， Tidak sampai di situ saja. 不单单是这些。 Selesai memberkati, 当他们的赐福之后， orang tua akan memberikan pujian terhadap hal-hal baik yang telah dilakukan sang anak selama 1 minggu. 父母亲呢就必须对孩子诉说，说感谢孩子在一周里面所行的善事， Kemudian memeluk dan menciumnya. 抱着他，亲亲他， Bukankah suatu tradisi yang indah? 这不是一个很好的见证吗？ Merupakan pernyataan kasih sayang kepada anak-anak. 这彰显出呢父母对孩子的疼爱。 Nah, setelah mengetahui tradisi yang indah ini, 当我们知道了这个好的习俗之后， kami mulai melakukannya di dalam keluarga kami. 我们就在我们的家庭里面去执行。 Nah, tentu saja kami tidak terbatas melakukannya di hari Sabtu atau Minggu. 但是我们不只是在周六或者主日来执行， Karena saat ini anak kami sudah di luar negeri, 因为孩子已经在国外。 maka sekarang setiap menelepon kami menutupnya dengan memberikan berkat kepada dia. 所以呢，每次当我们通电话的时候，结束的时候，我们就祝福他们。 Ini merupakan suatu tradisi yang sangat indah. 这是一个呢非常美的一个习俗。 Nah, saudara, mari kita menguji sebuah tradisi. 现在呢，我们也测验一个习俗， Entah itu tradisi di tengah keluarga kita, 无论是在我们家中的， atau di masyarakat kita, 或者在社会里面， atau di masyarakat yang lain. 或者在别的社会里面。 Kalau itu adalah tradisi yang memuliakan Tuhan 如果那个习俗是用来荣耀上帝的名， dan membuat kita menjadi semakin mengasihi Tuhan dan sesama, 使我们爱主更深，以及爱世人更深， lakukanlah. 就去执行吧。 Bahkan perlu untuk memperjuangkan untuk melakukannya. 并且呢，我们要尽力而为的去执行。 Tetapi bila tidak, buanglah segera. 但是如果不，就把它撇去吧。 Biarlah kiranya kita minta Tuhan hikmat 我们就从上帝求指示， untuk bisa menguji setiap tradisi di tengah kehidupan kita. 使我们能够在生活里面去遵循每一样习俗。 Mari kita masuk dalam doa. 我们进去祷告。 Bapa di sorga, kami mengucap syukur. 亲爱的天父，我们满心感谢赞美您。 Kami bisa belajar bagaimana kami memperlakukan sebuah tradisi di dalam kehidupan kami. 让我们学习到呢，在我们日常生活里面怎样执行一个好的习俗。 Biarlah Tuhan memberikan hikmat kepada kami 主啊，求你赐给我们智慧， untuk menguji tradisi-tradisi yang menyukakan hati Tuhan. 让我们能够去考察什么习俗能够合神心意， Dan juga berani 也勇敢的 menghilangkan tradisi-tradisi yang tidak Engkau sukai dari tengah kehidupan kami. 也很勇敢的在我们生活里面把不合你旨意的习俗呢除掉。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉靠耶稣基督的圣名祷告， Amin. 阿门。下面我们进入祷告时间。 Mari kita masuk di dalam doa bersama. 我们首先为教会祷告。
Yang pertama, kita mau mendoakan gereja. 第一，我们为10月29日将在 GEE 萨塔萨里举行的主题为永远的改革的研讨会祷告，愿会众踊跃报名参加这个的研讨会。 Yang pertama, mari kita doakan seminar reformasi on-site dengan tema Always Being Reformed, selalu terus direformasi hari Sabtu, 29 Oktober di GI Setrasari. Kiranya jemaat bersemangat untuk mendaftar dan menghadiri seminar ini. 我们一同来祷告。 Mari kita doa bersama. 亲爱的天父，谢谢 Bapa kami yang di sorga, Tuhan kami mau mendoakan seminar reformasi on-site dengan tema Always Being Reformed pada tanggal 29 Oktober hari Sabtu di GI Setrasari. Mohon Tuhan menggerakkan hati seluruh jemaat agar rendah hati mau belajar dan bersemangat untuk daftar mau menghadiri seminar ini supaya dapat lebih mengerti kebenaran Tuhan. Mohon Tuhan hadir dan pimpin berkati seminar ini dari awal sampai akhir. Mohon Tuhan mengurapi pembicara dan berkati, berikan kuasa hikmat bijaksana agar kebenaran Tuhan dapat diberitakan dengan jelas sehingga dapat dimengerti. Mohon Tuhan juga memimpin semua orang yang terlibat di dalam pelayanan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon dalam doa ini. Amin. 接下来，我们为接受翻译培训的肢体来祷告。目前有3种的培训正在进行中，有华文翻译到印尼文、印尼文翻译到华文，以及华文翻译到闽南语。求主赐给每一位接受培训者都能全心的投入训练，终能成为合主使用的器皿。 Doakan anggota yang sedang menjalani pelatihan penterjemahan. Saat ini ada 3 pelatihan yang sedang berlangsung. Penerjemahan bahasa Mandarin ke bahasa Indonesia, penerjemahan bahasa Indonesia ke bahasa Mandarin, dan penerjemahan bahasa Mandarin ke bahasa Hokkien. Berdoalah agar setiap peserta pelatihan dapat mengabdikan diri mereka untuk pelatihan dengan sepenuh hati dan akhirnya menjadi alat yang digunakan Tuhan. 我们一同来祷告。 Bapa kami yang di surga, Tuhan kami mau menyerahkan seluruh anggota yang sedang menjalani pelatihan penterjemahan bahasa. Saat ini ada 3 pelatihan bahasa Mandarin ke Indonesia, Indonesia ke Mandarin, Mandarin ke Hokkien. Mohon Tuhan berkati dan berikan hikmat bijaksana dan kesabaran dan kemampuan ketekunan dan hati yang sungguh-sungguh mau belajar agar mereka semua menjadi alat yang digunakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon dalam doa ini. Amin. 帮助他们，我们就把这一切完全的交托，向祷告奉主耶稣基督的名求，阿门。接下来我们为会众来祷告。 Selanjutnya kami mau berdoa untuk jemaat. 首先，我们第一项是，目前全球正处于各种天灾人祸接连不断的动荡中，我们身在其中，也难免受到牵连。求主赐给我们面对困难的勇气和力量，不被世界的起伏影响我们的信心。因为知道，虽然洪水泛滥，我们靠着那坐在为王的主，必能度过困境。 Saat ini dunia sedang dilanda berbagai bencana alam dan ulah manusia. Seluruh dunia berada dalam kekacauan dan kita pun pasti terkena dampaknya. Mohon kepada Tuhan untuk memberi kita kekuatan untuk menghadapi kesulitan dan tidak menjadi dipengaruhi oleh pasang surut dunia. Karena kita tahu bahwa sekalipun terlanda badai kehidupan, kita akan melewatinya dengan Tuhan yang adalah Raja di atas segala raja. 我们一同祷告。
Bapa kami yang di surga, Tuhan, kami mau bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan adalah Raja di atas segala raja untuk selama-lamanya. Sekarang dunia sedang dilanda berbagai bencana alam dan pula manusia. Mohon kasih karunia dari Tuhan, menolong setiap anak-anak Tuhan dan orang-orang yang mencari Tuhan, agar dipenuhi hikmat bijaksana dan keberanian, kekuatan untuk menghadapi segala kesulitan ini. Mohon Tuhan berbelas kasihan kepada kami, pimpin kami selalu punya iman, berpengharapan penuh kepada Tuhan, dan memegang tangan Tuhan dengan erat-erat, agar kami tidak goyah dan jatuh. Terima kasih Tuhan, kami sungguh percaya di dalam kasih setia dan anugerah Tuhan, kami dapat mengatasi semua kesulitan ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami mohon dalam doa ini. Amin. 感谢你，以上祷告奉主耶稣基督的名求，阿门。第二项，我们为每个分堂的家庭月活动进展顺利来感恩，祷告在2022年10月23日家庭月的高峰活动都能顺利的进行，荣耀上帝，并成为会众的祝福。 Bersyukur acara-acara bulan keluarga di setiap lokasi yang telah berlangsung dengan baik. Doakan agar acara-acara lainnya yang akan dilaksanakan sampai puncak bulan keluarga tanggal 23 Oktober 2022 bisa seluruhnya berjalan baik, memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi jemaat. 我们一同来祷告。 Bapa kami yang di surga, Tuhan, kami mau bersyukur untuk acara bulan keluarga di setiap lokasi GI Hok Im Tong yang telah berlangsung dengan baik. Mohon Tuhan berkati agar firman yang sudah ditabur dapat berbuah indah di setiap keluarga dan bisa menjadi berkat dan kekuatan untuk saling hormat dan saling mengasihi sesama anggota keluarga semuanya, sehingga membangun keluarga yang sehat dan harmonis. Tuhan, kami mau menyerahkan kepada Tuhan acara-acara lain yang akan dilaksanakan sampai puncak bulan. Mohon Tuhan yang pimpin dan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon dalam doa ini. Amin. 感谢你，以上祷告奉主耶稣基督的名求，阿门。接着，我们为拆船事工来祷告。 Mari kita mendoakan misi. 首先，我们为儿童事工及成人的事工来祷告，祈求所使用的策略能让他们更加忠心地跟随主耶稣基督。为开设的帕鲁西亚学习之家的计划来祷告，帮助年轻人关心他们的生活和前途。 Mari kita mendoakan untuk orang-orang yang dilayani dari anak-anak sampai dewasa dan strategi yang digunakan supaya yang dilayani semakin setia mengikut Kristus. Doakan rencana membuka rumah belajar paruh usia supaya para remaja peduli akan hidup dan masa depan mereka. 我们一同来祷告。 Bapa kami yang di surga, Tuhan, kami mohon menolong gereja kami. Mohon bangkitkan semangat pelayanan yang berapi-api buat setiap hamba-hamba Tuhan, buat majelis dan seluruh jemaat. Juga mohon Tuhan karuniakan hati yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan dan kasih kepada Tuhan, sehingga pekerjaan Tuhan bisa berkembang meluas. Mohon Tuhan berikan hikmat bijaksana, kuasa, rendah hati dan kasih setia untuk setiap pelayanan Tuhan, agar dapat memberi teladan dan dapat mendidik anak-anak remaja dan anak-anak pemuda-pemudi sampai dewasa menjadi murid Tuhan yang setia. Tuhan, kami menyerahkan rencana membuka rumah belajar paruh usia ke dalam tangan Tuhan. Mohon Tuhan berkati agar dapat menjadi berkat untuk cita-cita masa depan para remaja. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon dalam doa ini. Amin. 接着，我们为每一位宣教士以及他们的家人来祈祷。 获得从主而来的力量、热心、创造力和健康的身体来侍奉。 Mari kita doakan setiap urusan misi dan keluarga mereka
agar diberi kekuatan, semangat, dan kreativitas dalam melayani. Doakan juga untuk kesehatan mereka. 我们一同来祷告。 Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Tuhan kami mau berdoa bagi setiap urusan misi hamba-hamba Tuhan dengan keluarga mereka. Mohon Tuhan berkati dan mengurapi, berikan hikmat bijaksana, kemampuan dan hati yang setia dengan sungguh-sungguh. Kerjakan yang telah Tuhan titipkan. Mohon Roh Kudus menolong agar setiap Injil yang diberitakan dapat menyentuh setiap pendengar bertobat kepada Tuhan. Mohon Tuhan berkati agar dengan setiap urusan misi Injil dapat diberitakan dengan seluas-luasnya untuk menarik banyak jiwa bertobat kepada Tuhan. Tuhan, mohon Tuhan menjaga kesehatan setiap hamba-hamba Tuhan. Mohon Tuhan beri kesembuhan yang sakit dan jauhkan mereka semua dari kejahatan dan bahaya dan segala penyakit. Terima kasih Bapa, segala kemuliaan hanya untuk Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon dalam doa ini. Amin. 接下来我们唱第4首诗歌《圣颂542首》。 Mari kita memuji pujian yang keempat, SPK 542. 主你的话， Firman-Mu. Kita mau berdoa untuk negara Indonesia. 求主赐给印尼政府聪明智慧，去管理国家和人民，使人民安居乐业，国家的经济稳定发展，繁荣兴盛。 Bersyukur untuk saat ini negara Indonesia tidak masuk dalam kelompok 28 negara yang sedang meminta pertolongan dana kepada Dana Moneter Indonesia IMF. Doakan pemerintah dalam setiap kebijakan yang diterapkan agar memberi dampak positif bagi perekonomian nasional. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk negara kami Indonesia, untuk perlindungan dan penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan, sehingga negara kami tidak masuk dalam 28 negara yang meminta bantuan ada kepada
IMF. Tuhan, biarlah Engkau yang memimpin pemerintah Indonesia di dalam mengambil setiap kebijakannya. Tuhan yang sungguh boleh membawa dampak yang positif bagi perekonomian nasional. Tuhan, tolong setiap rakyat Indonesia juga boleh mendukung pemerintah dalam setiap kebijakan yang diambil bersama-sama bahu-bahu di dalam membangun negeri ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. 求主赐给政府有能力去落实建国无原则宪法的施政方针，促进国民的守法精神、族群融合和信仰自由。 Doakan pemerintah agar mampu memfasilitasi masyarakat agar dapat bertumbuh menjadi penerus bangsa yang bermental sesuai dengan amalan Pancasila yang menjaga kerukunan sesama pemeluk agama. Mari kita berdoa. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk negara Indonesia ini, khususnya untuk generasi muda yang akan menjadi penerus bangsa ini. Tuhan, biarlah Engkau yang tolong agar setiap generasi muda bangsa ini, Tuhan, boleh mempunyai mental yang sejalan dengan ajaran amalan Pancasila yang memegang kerukunan beragama. Tuhan, biarlah Engkau yang menolong supaya bangsa kami, khususnya generasi muda, tidak mudah terhasut untuk menjadi pengikut dari kelompok yang memecah belah suku bangsa. Biar Tuhan yang mempersatukan kami dan melindungi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 现在我们求主激励印尼民众响应佐科维总统爱国用国货的呼吁，使印尼真正成为生产国，而不只是消费国。 能够独立自主自强。 Doakan semua pihak agar dapat meningkatkan penggunaan produk dalam negeri seperti yang sudah dianjurkan Presiden Jokowi, agar Indonesia semakin mampu menjadi negara produksi, bukan negara konsumen, guna membangun ekonomi nasional yang mandiri. Mari kita berdoa. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk khususnya untuk menggunakan produksi dan karya Tuhan yang digalakkan oleh Presiden Jokowi. Tuhan, biarlah Engkau juga yang menolong agar masyarakat Indonesia juga boleh seperti yang mencintai produk dalam negeri Tuhan, sehingga penggunaan produk dalam negeri boleh semakin ditingkatkan, sehingga pembangunan ekonomi juga boleh semakin dikembangkan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amen。现在我们为文莱国家祷告， Sekarang kita mau berdoa untuk negara Brunei. 为文莱国家能够拥有更加开放的宗教自由政策祈祷，希望将来可以自由地向百姓传福音。 Berdoa untuk keterbukaan dan kebebasan beragama di Brunei. Berdoa untuk pekerjaan pekabaran Injil kepada kaum non-Kristen yang dinyatakan ilegal serta banyak dimata-matai oleh agen rahasia pemerintah yang menyusup masuk. Kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami juga mau bersama-sama berdoa untuk negara Brunei. Tuhan, kami berdoa supaya di sana juga boleh ada keterbukaan dan kebebasan beragama untuk penduduk Brunei. Tuhan, di tengah segala usaha yang melarang untuk pengembangan Kristenan, biar Tuhan juga menolong saudara-saudara seiman kami di sana. Tuhan, supaya semua mereka boleh tetap menjaga iman mereka. Tuhan, biarlah Engkau yang tolong membukakan jalan supaya mereka boleh punya kebebasan beragama seperti Engkau berikan kepada kami di sini. Terima kasih Tuhan yang berserahkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 现在我们要为在社会和政治压力下的少数华人基督徒祈祷，希望得到公平对待。 Kita berdoa juga untuk saudara-saudari kita minoritas Kristen Tionghoa yang terpaksa berpindah agama di bawah tekanan sosial politik di Brunei. Kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara iman kami di Brunei yang karena tekanan sosial politik mereka terpaksa berpindah agama. Tuhan, kasihani mereka Tuhan, Kau yang tilik kerinduan terdalam mereka untuk boleh berbakti kepadamu.
Tuhan tolong ya Tuhan supaya iman yang sudah tertanam dalam hati mereka tidak menjadi padam. Biarlah iman ini boleh tetap berkobar, dan biarlah Tuhan juga yang memberikan mereka kesempatan untuk boleh kembali berbakti pada Tuhan. Tolong sejarah kami Tuhan, Kau yang terus menjaga iman mereka. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. 祈祷将来统治文莱的苏丹王储成为上帝眼中的好苏丹。 Mari berdoa untuk putra mahkota Sultan Brunei yang sedang dipersiapkan untuk memerintah, supaya menjadi sultan yang baik di mata Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk sultan yang baru yang akan dipersiapkan untuk memerintah di negara Brunei. Tuhan, biarlah Engkau yang memakai sultan ini, Tuhan, supaya menjadi perpanjangan Tuhan. Engkau yang memakai siapapun ya Tuhan, kami percaya Engkau juga bisa memakai sultan ini ya Tuhan, untuk bisa membawa kebaikan bagi negara Brunei dan juga khususnya untuk saudara-saudara seiman kami yang di sana. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan, dan biarlah Engkau yang memimpin negara Brunei ini melalui sultan yang baru. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa, amin. 现在我们为中国祷告， Sekarang kita mau berdoa untuk negara Tiongkok. 为中国国庆假期之后上升的疫情祈祷，希望疫情得到有效控制，政府的管控措施能够灵活应对疫情的同时，也可以顾及民生的需求。 Berdoa untuk epidemi yang meningkat setelah liburan Hari Nasional Tiongkok. Semoga wabah ini dapat dikendalikan secara efektif. Langkah-langkah pengendalian pemerintah dapat secara fleksibel merespon epidemi dengan tetap memperhatikan kebutuhan penghidupan masyarakat. Kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami juga mau sama-sama berdoa untuk negara Tiongkok. Tuhan, khususnya di dalam epidemi yang juga semakin meningkat kembali Tuhan setelah liburan nasional Tiongkok. Tuhan, Engkau yang tolong kasihani bangsa ini Tuhan, supaya epidemi ini tidak meningkat kembali di sana. Tuhan juga tolong pemerintah yang dalam mengendalikan epidemi ini supaya bisa tetap menjaga supaya tidak meningkat, tapi juga boleh tetap memperhatikan kehidupan sosial dalam masyarakatnya. Terima kasih Tuhan, Kamu serahkan negara ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. 在严格疫情管控措施下，中国的教会能够灵活应对，运用国内网络媒体的优势，积极传福音、救灵魂。 Di bawah langkah-langkah pengendalian epidemi yang ketat, gereja-gereja Tiongkok dapat merespon secara fleksibel dan menggunakan keuntungan dari media online domestik untuk secara aktif menyebarkan Injil dan menyelamatkan jiwa-jiwa. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk penyebaran Injil di negara Tiongkok. Tuhan, di bawah segala cara-cara pengendalian yang ketat di dalam epidemi ini, Tuhan, biarlah Tuhan menolong gereja-gereja di sana untuk bisa dengan secara hikmat Tuhan memakai setiap prasarana yang ada, khususnya media sosial, supaya bisa tetap menyebarkan berita Injil dan memenangkan banyak jiwa. Tuhan, biar Engkau juga yang tolong supaya iman mereka juga boleh bertumbuh di bawah tekanan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan semuanya. Amin. 谢谢主。 我们欢迎第一次参加我们双语祷告会的肢体们。 Kami menyambut bagi saudara-saudari yang pertama mengikuti kebaktian doa dwi bahasa.
昨日真理直到永远，这耶稣里，我们是一家人。Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. 下面我们有几项的报告。 Selanjutnya kami ada beberapa pengumuman. 华语跟闽南语双语的实体主日崇拜会，在每礼拜天的上午10点在嘎都加地总堂举行，同时会众也可以通过 YouTube 参加主日崇拜会。 Kebaktian Dewi Bahasa Mandarin, Hokkien Onsite diselenggarakan di GI Gardu Jati setiap hari Minggu pukul 10. Pada waktu yang sama, jemaat juga dapat mengikuti kebaktian melalui YouTube. 另外还有华语跟印尼语的主日学，也是在每拜天上午的10点，也是在嘎都加地总堂，在教育楼3楼举行。 Sekolah Minggu Dewi Bahasa Mandarin Indonesia diselenggarakan di Gedung Pendidikan lantai 3 GI Gardu Jati setiap hari Minggu pukul 10. 还有我们主日崇拜之后，我们有查经，就在拜天的11点30分举行。 Setelah selesai kebaktian, kami ada PA pembahasan Alkitab diselenggarakan setiap hari Minggu pukul 11.30. 另外，我们拜2的晚上7点，我们有查经的祷告会，是通过 Zoom 来进行的。需要 Zoom 的连接，可以联系我们教会。 Pembahasan Alkitab dan doa melalui Zoom setiap hari Selasa pukul 19. Silakan menghubungi kami untuk mendapatkan link Zoom. 那最后有特别属灵需要的，或者想要分享见证的肢体们，可以联系教会，那就是以下的这个 WhatsApp。 Yang terakhir, bagi jemaat yang mempunyai kebutuhan khusus atau ingin membagikan kesaksiannya, silakan menghubungi kami lewat WA yang tertera 0895 20611. 最后我们唱诗圣颂557首。 Yang terakhir, kami memuji Tuhan lagu kelima SPK 557. 我爱传讲。 Ku suka mengabarkan.
Mari kita bangkit berdiri. Kita mau mengakhiri kebaktian doa Dwi Bahasa sore hari ini dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadap wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. 愿耶和华赐福给我们，保护我们。愿耶和华使他的脸光照我们，赐恩给我们。愿耶和华向我们扬脸，赐我们平安。Amin. Silakan duduk, bersaat teduh dan kebaktian kita hari ini selesai. Shalom sahabat wanita yang dikasihi oleh Tuhan. Akhir-akhir ini banyak para wanita mengalami kelelahan, terpuruk dalam ketidakberdayaan, putus asa karena merasa gagal dalam mengatasi segala problema hidup, baik itu masalah rumah tangga maupun pelayanan di dalam gereja. Ada banyak hal berubah di era saat ini, bahkan beban dan tanggung jawab keluarga seakan-akan beralih ke pundaknya karena dampak pandemi yang dahsyat menimpa keluarga. Para wanita diharapkan bisa berperan lebih dalam menghadapi situasi saat ini sesuai dengan panggilannya. Sobat wanita yang dikasihi Tuhan, apakah Anda ingin merasakan kembali hadirat Allah memulihkan semangat yang mulai luntur? Apakah kita juga mau mengalami kembali betapa berharganya diri Anda? Betapa Anda ingin tetap menjadi wanita yang berkenan di hadapan Allah dan bersinar bagaikan permata. Mari rekan wanita, kita ikuti Noble Woman Camp Refresh and Recharge Jumat dan Sabtu tanggal 4 sampai tanggal 5 November di Wisma Shalom. Salam.